Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 10 hari bulan 1 24 kita teruskan akhir sesi kuliah kita tafsir surah Al-Baqarah siri yang ke-95, dua ayat yang terakhir Al-Baqarah, dan kita masih juga dalam juzuk yang ketiga. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita baca ayat kemudian kita pergi pada huraian, sebab panjang sikit dia punya huraian hari ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 92. Muka surat 92. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahu Akbar. Baca ayat Quran ini kita rasa sedih, sebab banyak Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang apa? Tentang kelebihan dia kepada kita. Allah Ta'ala ringankan bagi umat ini perkara syariat yang berat bagi umat dulu. Kita kata alhamdulillah. Baik, tengok terjemahan ayat sebelum kita pergi pada huraian. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada semua perkara yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman ikut Nabi. Nabi kita beriman, yang Nabi kita syariatkan, semua kita ikut. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Jadi dalam ayat ini ada berapa rukun iman? Ada 4 rukun. Tinggal 2 lagi, beriman kepada hari akhirat
beriman kepada qada dan qadar. Di mari ayat lain pula, wa qalu sami'na la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara seorang yang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Kita tak bezakan. Semua rasul kita beriman belaka. Cuma agama dia sama, agama Islam. Yang berbezanya syariat, perundangan. Halal di sini, haram di sini. Berat di sini, ringan di sini. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ini sifat orang beriman, kena ada hak ni. Dengar, taat, akur, buat. Jangan dengar, jangan taat, lepas tu buat tak. Lah, itu mengarut nama dia. Kita dengar, kita kena taat. Kita kena dengar, kita kena buat. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Tuhan kami pohonkan keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Para pelajar, munasabatul ayat, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya macam mana? Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang apa? In tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu zahirkan dalam hatimu atau kamu sembunyikan, semuanya Allah Ta'ala ambil kira. Maknanya ambil kira, Tuhan tahu, dan Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Niat baik jadi baik. Tak ada benda yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah pujian Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Maka Allah Ta'ala puji Nabi sallallahu dan umatnya yang beriman. Jadi bila kita tahu dah, semua Allah Ta'ala tahu, perbuatan kita, perkataan kita, niat kita di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, maka kamu pula betul-betul beriman kepada Allah, Rasul, kitab, maka kamulah orang yang baik, kamulah orang yang jujur, kamulah orang yang terpuji. Kita kata alhamdulillah. Baik. Dalam ayat yang lepas juga, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, menunjukkan kamalil mulk, sempurnanya milik Allah Ta'ala kepada alam semesta ini, dan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala dia tahu belaka, sempurnanya kudrat Allah Ta'ala menyusun atur perjalanan alam ini. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, sami'na wa ata'na, dengar, taat. Sebab kita ni hanya hamba kepada Allah. Maqam kita kena zahirkan al-ubudiyatu, perhambaan kita kepada siapa? Kepada rububiyatillah, kepada Tuhan, kepada alam ini yang mencipta kita, yang mentadbir kita, yang menjalankan tugasnya dengan penuh tertib, adil, hikmah, dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi para jemaah sekalian, itu dipanggil tartib ayat kita dengan ayat. Lepas ni kita akan masuk pula kepada tartib di antara Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, insya-Allah taala. Baik para jemaah sekalian, ayat ini mengandungi faedah yang fadail yang besar, dipanggil fadail khawatim surat Al-Baqarah. Tanda ni pelajar. Beberapa fadilat, kelebihan dua akhir surah Al-Baqarah. Terdapat beberapa hadis. Kita dengar cerita hadis ni, baru kita menarik, insya-Allah. Kita tidak akan kejar-kejar. Tak cukup hari ni, kita sambung besok. Yang penting ilmu dapat, kepahaman dapat, untuk kita beramal sebagai mengabdikan diri kepada Allah
yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam pentadbirannya, penuh kekuasaan dan segala penyusunan yang begitu teratur dalam pentadbirannya, dalam rububiyahnya, maka menjadi kewajipan kepada kita taat, setia, tunduk kepada uluhiyatillah, kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Fadilah yang pertama, tulis pelajar, kita akan ambil hadis-hadis yang sahihnya, yang tak sahih banyak lagi, biarkan itu. Fadilah yang pertama, fadilah dua ayat terakhir ini, an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Apa dia cerita? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa dia baca dua ayat terakhir dalam surah Baqarah, inilah amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan. Nah, kita baca dua ayat ini pada waktu malam, kafatahu, Allah Ta'ala jaga dia daripada makruh, daripada perkara yang tidak baik. Ini yang dikatakan, ayat ini dipanggil ayat pelindung. Ayat pelindung. Allah Ta'ala jaga kita daripada perkara yang tidak baik. Kita baca dua ayat ni, semua pelajar kena baca. Karena itulah kita ajar kepada pelajar-pelajar kita ni, zikir pagi dan petang ni jangan lupa baca. Baca, jangan malas. Malas pun baca juga. Rajin baca, malas pun baca. Ayat kursi dan dua terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, ayat dalam syarah Muslim kata kafatahul makruh, Allah Ta'ala jaga dia daripada perkara yang tidak baik pada malam itu. InsyaAllah kalau kita baca pagi, jaga pada siang hari. Rawahu Muslim. Ada setengah ulama kata kafatahu min qiyami tilkal lailah. Kalau kena ni sukalah kita ni. Cukuplah kita, salah satu daripada tanda ciri-ciri orang bangun qiyamul lail, dia baca dua ayat ni. Tapi bangun semaya lah, jangan pakai dua ayat pakai tidur kerah lah. Hadzal hadis, tulis hadzal hadis rawahu al-Bukhari, nombor dia 5008. Fadilah yang kedua, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lamma usriya, setelah Nabi kita dibawa Isra, pada malam itulah malam Isra Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang keenam, atau ila sama'is sadisah ilaihi yantahi ma yu'raju bihil ardh, mana hak naik daripada bawah sampai ke atas, hak atas pun turun jumpa situ. Qal farashun min zahabin, iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Qal, kata fa'u'ti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Ini yang kita nak ni, sebab hadis ni panjang, kita ambil tepat kita nak ya. Hadis Mi'raj ni panjang, Isra Mi'raj. Nabi kita masa di langit, ketika di Sidratul Muntaha, telah diberi tiga perkara, tiga anugerah, menerima tiga anugerah yang besar. Yang pertama, u'tiyas salawatil khams, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi secara direct salat 5 waktu. Nabi kita duduk di Sidratul Muntaha, atas pada tu lagi diberi solat, asalnya 50, dah dikurang-kurangkan sampai tinggal 5. Alhamdulillah kata. Kalau kena 50 waktu bagi dengan 24 jam, setakat anak duk kira lama-lama dulu, setiap 28 minit ada satu solat.
Bila kita mau makan, bila kita mau tidur, bila kita mau solat, bila-bila, jawabnya tak gimana kita. Maka Allah Ta'ala skip ataupun zip, kecilkan bilangan, tapi pahala dia 50. Alhamdulillah. Satu. Ya, ni tajuk kitanya, wa'atiya khawatim suratul Baqarah. Allah Ta'ala beri 2 ayat penutup Baqarah, ayat kita ni. Terima di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi al-muhkimat. Allah Ta'ala memberi keampunan kepada hamba-hamba dia, hamba dia yang tidak melakukan syirik terhadap orang yang tak laku syirik dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka melakukan dosa besar tapi masih lagi di bawah keampunan Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan syirik no, tidak diampunkan, kekal dalam neraka. Tapi kalau dosa besar bersama dosa, taubatlah, istighfarlah, menyesallah kita dengan perbuatan-perbuatan yang kesalahan kita. Dan kalau kita terlibat dengan manusia, hantar balik bara-bara orang, kita terlibat dengan kezaliman, minta maaf, minta ampun. Apa saja bentuk kezaliman, minta maaf, perbetulkan balik. Dunia ni kecil je. Jangan masa kita berkuasa kita tindas orang, waktu sudah di akhirat mencari kawan, enggak, tak ada orang boleh tolong lagi. Tulis hadis ini hadis Ibnu Mas'ud ni rawahu Muslim nombor 173. 2. Maknanya tadi kelebihan baca, yang ni kelebihan dia sendiri, Nabi kita terima di mana? Di langit. Allahu Akbar. Kelebihan yang ketiga, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Jibril duduk dekat Nabi. Jibril mari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat Nabi. Sami'a naqidan min fawqi, dengar suara getaran di langit. Kau bunyi Allah. Suara tu suara saya tu. Tapi dikata naqidan, naqidan macam suara gempa gitu di langit. Bunyi bising. Farafa'a ra'sahu, Jibril pun tengok langit. Mata Jibril bukan macam mata kita, dia nampak. Kita kalau tengok langit, betul lah duduk dalam rumah nampak cicak. Mata kita mata cicak. Allahul musta'an. Ya Allah, jadikan mata kami ni mata lebah. Duk cari hak molek-molek, hak baik-baik je, jangan cari hak buruk. Mata lalak tak mahu kita. Cari hak pecah. Baik. Faqala, kata Jibril alaihi salam, hadza malakun. Tu hak bunyi gerung tadi, pintu langit buka, malaikat turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawm. Malaikat ni tak pernah turun ke bumi kecuali hari ni. Dia bawa apa? Dia bawa salam. Fasallama, malaikat bagi salam, assalamualaikum ya Rasul. Qal abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah 2 cahaya, terimalah khabar gembira dengan 2 cahaya yang Allah anugerahkan kepada Tuhan, yang tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi. Ribu orang nabi sebelum nabi-nabi tidak terima kelebihan ini. Apa dia? Apa dia anugerah besar ini? Yang pertama, Fatihatul Kitab, Fatihah, surah Al-Fatihah di awal kitab. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, penama surah Baqarah yang kita baca ini. Allahu Akbar. Lan taqra'a biharfi min illa u'titahu. Mu tak baca dengan sawana mana, baca betul-betul, Allah Taala anugerahkan kepada kamu kebaikan, kelebihan dan keistimewaan. Kita kata alhamdulillah. Sebab tu ayat ini perlu diberi hak dia. Kita belajar betul-betul, kita hadam dan kita hayati.
serta kita amalkan dia, kerana ayat ini besar. Tengok 3 hadis menunjukkan betapa besarnya kelebihan ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah, agak-agaknya telah menjadi amalan kita, pagi baca, petang baca, malam baca, siang baca. Kerana dia apa? Kerana dia mempunyai kelebihan yang besar. Kalau kita duduk di Arab Saudi lah khasnya, 3 ayat ni daripada ayat 284 lagi, dia panggil ayatul maharib, ayat yang sering kedengaran di mihrab salat. Mana itu imam di sana suka sangat baca ayat ni. Kita pun suka juga baca ayat ni sebab ayat ni kelebihan besar. Baik, kelebihan yang keempat, tuan-tuan tanda, kelebihan yang keempat ini sekaligus dengan sabab nuzul. Kelebihan dan menjadi sabab nuzul, sebab turun ayat. Panjang sikit ni, tuan-tuan sabar, kita nak dengar hak sedap ni. Baik, tadi kita bagi tahu dah ke hadis gegar nangit tadi, riwayat Muslim nombor 806. Sekarang ni kita berpindah ke hadis yang keempat yang menjadi sabab nuzul pada ayat ini juga, iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabi kita bersabda, lamma nazalat, ketika turunnya ayat Quran 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila tu ayat ni, hak mana mudah orang tahu, Allah Taala tahu belaka hak dalam hatimu, ia muzahir kamu sembunyikan, yuhasibkum, mana Allah Taala akan bertindakan ke atas kamu. Bila tu ayat ni, fashtadda zalika ala ashabi Rasulillah, maka susahlah hati sahabat-sahabat Nabi, susah. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mari jumpa Nabi, yar baraku ala rukabi, mari duduk atas lutut depan Nabi. Kata orang Kelantan kata terung atas lutut, mana duduk atas lutut, terlalu panik, terlalu ditakut dengan ayat ini. Faqalu, mereka kata, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, kita telah diberi peraturan syariat untuk kami beramal dengan apa yang kami mampu. Solat kami mampu, siam puasa kami mampu, jihad lawan kafir kita pergi lawan, sedekah kami mampu. Tapi qad unzilat alaika hazil ayat wala nutiquha, ayat ni kami tak mampu nak kontrol. Sebab Tuhan kata hak kita terlintas dalam hati pun, yuhasibukum bihillah, Allah Taala akan ambil tindakan. Macam mana Rasulullah? Hati ni macam mana kita nak kontrol dia? Dia khayal, dia fikir, nak sekat tak boleh. Sebab itulah kita kata khayal tu free. Kata orang, berkhayal itu free ke kena bayar? Free. Tapi yang kena bayarnya. Jadi sahabat-sahabat yang susah hati. Kalaulah dalam hati kita tak cakap pun, Allah tak ambil tindakan, binasalah kita. Nabi pun agak marah. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Sahabat, mu mari komplain ni, mu nak cakap macam orang ahlul kitab dulu ke? Kan ahli kitab dulu bila dia dengar arahan Nabi Musa, qalu sami'na wa asaina, kami dengar, kami derhaka. Janganlah macam tu. Bal qulu, hendaklah kamu kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana, keampunanmu ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, kami kepadamu akan kembali. Falamma qtara'al qaum, bila Nabi kita, sahabat-sahabat dia baca doa hak Nabi kita suruh hajar saat ni, dallat biha alsinatuhum, maka lemahlah lidah-lidah mereka. Ada yang menangis, ada yang iyalah. Siapa tak takut? Hak kita khayal dalam hati ni, kalau nak kira Tuhan ambil tindakan, binasalah kita. Semua orang berkhayal. Lebih-lebih lagi dia panggil lintasan hati yang kita tak niat pun nak kata, tapi apa lagi.
Fa anzalallahu ta'ala fi isriha, maka Allah Ta'ala turun lepas pada rintihan sahabat tadi, selepas ayat 284 turunlah ayat Quran ini, amanar rasul, sampai ke akhir ayat. Falamma fa'alu zalika nasakhaha Allah. Jadi apabila mereka dah minta, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Batulah bila baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menangis. Sebab kita ikrar, kita buat satu declaration, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Lepas membaca ayat ni, keluar daripada masjid, sami'na lawanna, kami dengar Quran tapi kami lawan Tuhan, sebab pergi buat maksiat. Macam mana kita tak takut? Macam mana sahabat boleh duduk atas melutut depan Nabi? Lesh, kerana mereka faham. Pasal apa kita sengih-sengih hidup? Sudah baca ayat Quran ni, lari pergi buat maksiat, lesh? Sebab kita tak faham. Kita boleh jadi kerah kepala, kita tak dengar kata wal'iyazubillah. Baiklah. Kemudian Allah Ta'ala turun ayat 286, lagi menarik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun bagi jaminan, tak apalah wahai hamba-Ku, jangan bimbang, aku tak akan beri syariat kepada kamu apa yang kamu tak larang. Aku tak akan turunkan perundangan pada kamu apa yang kamu tak mampu nak buat. Jangan. Dan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mu buat baik, aku balas baik. Mu buat tak baik, terimalah padanya. Kemudian sahabat-sahabat pun Allah Ta'ala ajar lagi kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah ambil tindakan ke atas kami kalau kami terlupa atau tersalah. Allah jawab, na'am qad fa'altu, ya, aku dah luluskan. Allahu Akbar. Jadi bila kita tersalah, Allah Ta'ala tak ambil dosa, tapi kena istighfarlah, kena taubat, kena tinggallah kesalahan tu. Bila kita terlupa, tidak berdosa. Contohnya orang ni bulan Ramadan dia terlupa dia makan, dia tak berdosa dia makan, tapi dia kena qada balik puasa dia tu. Kalau sudah batal puasa ataupun tersalah sungguh-sungguh, dia tak sedar, maka itu dimaafkan. Tengok, tersalah dengan terlupa, kita minta Allah Ta'ala tak ambil tindakan. Qala qad fa'altu, na'am, Tuhan jawab, aku dengar, aku dah jawab, aku dah setuju dengan permohonan kamu. Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia kita? Bahagialah. Kenapa tak bahagianya? Allah Ta'ala jawab, qad fa'altu, aku dah setuju, aku dah terima permohonan kamu. Kemudian kita baca lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan ke atas kami amalan-amalan yang berat seperti orang dulu. Orang dulu berat dia punya syariat. Qal na'am, Allah jawab, ya, aku dah luluskan. Masya-Allah, subhanaka ya ilahi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau tanggungkan ke atas kami apa yang kami tak mampu nak buat. Allah jawab, na'am qad fa'altu, wahai hamba-Ku, aku luluskan. Sebab itulah bila kita sampai di sini, sampai di akhir ayat ini, jangan sampai baca lalu seperti air, kata orang seperti laluan air mengalir tanpa kesedaran. Tuan-tuan kena berhenti baca sini dengan perasaan kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tengok terjemahan dia, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami. Satu, waghfir lana, dan ampunkanlah dosa kami. Dua, warhamna, ya Allah, berilah rahmat pada kami. Tiga perkara yang kita kena minta. Les, anta maulana, Engkaulah Tuhan kami ya Allah.
fansurna 'alal qaumil kafirin, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi ayat ini dia panggil ayatul maharib, ayat yang dibaca di mihrab-mihrab salat, dan ini termasuk ayatul mubkah, ayat yang menjadi tangisan orang-orang yang soleh. Kenapa kita baca ayat ni hari-hari, pagi baca, petang baca? Sebab takut ke hantu. Ayat ini ayat pelindung takut hantu. Tapi kita tidak baca untuk takut ke neraka. Pasal itulah para jemaah sekalian, ayat ini besar. Bila kita minta Rabbana wa'fu anna wa'fir lana warhamna, ya Allah maafkanlah kesalahanku. Bila kita kata maaf, dia beza dengan ampun. Maaf dengan ampun bila duduk sekali, farqun kabir, perbezaan yang besar. Sebenarnya nak hurai dalam tafsir, tapi dah sampai di sini kita teruskan, tak boleh nak break. Dia panggil, itulah dia panggil perasaan kita. Nah, bila sampai wa'fu anna, maafkanlah kepada kami semua benda, kita minta Tuhan maaf. Hak kita tahu, yang kita tidak tahu, kita minta maaf belaka. Kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak kesilapan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa aku. Hak kita tahu, kita lara dulu. Akhir ada di kalangan kita tak solat dulu, ada yang na'udzubillah, nak sebut petakut, ada yang terjebak dengan zina, ada yang terjebak dengan perbuatan mungkar dan fawahish, dan ada orang yang terjebak dengan riba sampai hari ni pun tak taubat-taubat lagi. Macam mana kita nak minta Allah ampun kalaulah masih bergeluman dengan dosa? Kaifa yaghfir, bagaimana Allah Ta'ala ampun? Tapi mintalah keampunan dengan Allah. Allah Ta'ala yang maha pengampun, jangan takut. Yang ketiga, warhamna, setelah kita engkau maafkan kami, setelah engkau beri keampunan kepada kami, satu lagi permohonan, kita minta Allah Ta'ala rahmat kami. Maka dengan rahmat inilah kita akan masuk syurga, dengan rahmat inilah kita akan dapat husnul khatimah, dengan rahmat inilah kita akan tenang dalam kubur, dengan rahmat inilah kita akan bangkit dalam mahsyar dalam keadaan aman, dan kita masuk dalam syurga birahmatillahi wa karamihi wa fadlihi. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan rahmat, dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, kita sampai ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami, isteri dan anak-anak kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian kami di alam nyata, di alam maya ini, layak ke syurgamu, layak mendapat rahmatmu, layak mendapat keampunan dan kemaafanmu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Bila kita doa, fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami untuk menghadapi puak kafir, Allah jawab, na'am qad fa'altu, aku dah setuju, aku dah terima permohonan kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor 125. Jadi para jemaah, para pelajar, bila kita baca ayat ini, biar kita boleh sebab, biar kita terasa kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, biar kita rasa kita duduk dengan kesalahan yang kita bawa, walaupun Allah Ta'ala dah setuju tidak memberatkan kait kita dengan ibadat-ibadat yang berat, dengan syariat yang berat, tapi kita masih cuai, kita masih lara, kita masih leka. Apa yang Allah suruh kita tak buat, apa yang Allah larang kita langgar, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu dalam sunnah kita lupa, apa yang direka oleh orang kita pulun. Maka di mana kita saat kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, kalau kita tidak dimaafkan oleh Allah, kalau kita tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, itu apa ni, yang keempat, kelebihan yang keempat termasuk sabab nuzul. Kemudian yang kelima, tulis hadis yang kelima tentang kelebihan surah ini. Satu lagi, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi alfi am. Allah Ta'ala dah tulis, semua tulisan telah ditulis apa yang akan dilakukan kepada alam ini, kepada makhluk ini, kepada semua yang nak buat ini, sebelum daripada dia cipta ke langit dengan bumi 2000 tahun. Ada kata, jawab lain kata 50,000 sana,
50,000 tahun. Jadi 2,000 tahun mana dah dekat dah, sudah dah ni. Anzala minhu ayataini khatala bihima surat al-Baqarah. Maka Allah Ta'ala turunkan daripadanya 2 ayat penutup surah Al-Baqarah, wala yuqra'ani fi darin thalathalayal fayaqrabuha syaitan. Tidak dibaca dalam mana-mana rumah 3 malam. Dengar ni para jemaah sekalian, tidak dibaca dalam mana-mana rumah yang kita masuk 3 malam kita baca 2 ayat ini, maka syaitan tak akan mendekati lagi rumah kita. Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ahmad wa Nasa'i wa hasanahu At-Tirmizi wa Ibnu Hajar wa jam'u minal muhaqqiqin al-mutaakhirin. Kata sanadnya sahih, sanad dia hasan, kita kata alhamdulillah. Dan jangan lupa di awal surah Baqarah dulu juga anda telah baca hadis kelebihan surah Baqarah dia. Siapa dia baca surah Al-Baqarah, tanda pelajaran. Siapa dia baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, mana kita naik rumah baru, kau rumah lama, kau pondok, kau rumah buruk, kau duduk situ, baca surah Baqarah, insya-Allah rumah itu aman, tidak akan diganggu oleh syaitan. Ada juga pelajar kata, ini asrama budak tapi bukan sekat baca Baqarah, dia baca Quran sebuah situ. Ada juga tu bukan syaitan, tu jin mari dia nak ngaji Quran ngamung tu. Takut dah. Dia mari nak kawal kita takut. Dengar ada cerita dulu ni dalam tafsir surah Kahfi ni, ingat tak? Waktu sahabat baca Quran, sahabat duk baca Quran surah Kahfi ni baca. Tiba-tiba dia dengar kuda dia bunyi mengekek kuda. Bunyi macam ketakutan. Dia gitar tengok tak nampak apa. Kuda yang nampak. Dia bagi tahu kepada Nabi SAW, dia kata, oh Nabi kata itu rahmat turun, malaikat turun, mari duk dengar baca Quran. Kadang-kadang jin mari, jangan duk membalas dengan dia. Lagi banyak jin dia asrama tahfiz, lagi banyak kena baca Quran, sebab dia mari nak ngaji Quran, nak murajaah dengan. Dia mari tengok bahasa ni tidur, murajaah dak, lepas tu esok mot dia. Jadi dia marah. Orang nak kawan, kita tak buat kawan pula. Wal iazubillah. Bagi tamatlah perbincangan kita. Kita break setakat itu dulu, masa sudah tamat. InsyaAllah besok kita kajian tentang dua ayat yang terakhir surah Baqarah. Tak cukup 2 hari, kita ambil 3 hari. InsyaAllah kita nak bagi jelera, kata orang Kelantan. Jelera tahu? Nak bagi kita terasa betapa besarnya 2 surah ini. Kenapa kita kena baca? Kenapa kita kena hayati? Bukan zakat makna dia menghayati waktu kita baca tu lagi. Sebab Allah jawab, qad fa'altu. Jadi setiap kali permohonan yang kita minta, Allah jawab, aku terima, aku lulus. Allahu Akbar. Subhanaka ya ilahi, maha suci engkau wahai Tuhanku. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan kepada Nabi Quran mukjizat yang besar. Segala puji bagi Allah yang telah pilih kita menjadi orang Islam. Segala puji bagi Allah yang telah pilih kita orang yang suka kepada Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah pilih kepada kita menghabiskan masa dengan Al-Quran dan beramal dengannya sekadar yang kita mampu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan sambung besok dalam CD yang kedua, tafsir 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.